Okay, so hari ini tajuk 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. So untuk tajuk ni awak kena tahu apa kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Okay, so kerjasama ini kita boleh tengok dalam sosioekonomi, peliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Okay, untuk tajuk ini awak kena tahu setiap projek pembangunan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, dia mesti ada agensi yang melaksanakan program itu. Okay, kalau sosioekonomi, agensi apa yang diwujudkan? Kalau pemeliharaan khazanah negara, agensi apa yang diwujudkan? Kalau keselamatan, agensi apa yang bertanggungjawab menguruskan keselamatan itu? Okay, jadi secara khususnya, Kerajaan Persekutuan ini dia akan tubuhkan agensi. Dia akan bagi bantuan keuangan, dia akan bagi kepakaran kepada kerajaan negeri. So yang melaksanakan adalah kerajaan negeri. Di mana dia sediakan tanah ataupun dia buat pembangunan ataupun apa sahaja yang diperlukan oleh kerajaan persekutuan, dasar yang dia buat. So kerajaan negeri yang akan laksanakan. Maksudnya itu kerjasama yang mereka buatlah. Tengok pembangunan tanah. Sejak awal kemerdekaan, kita punya kerjasama ini kerajaan akan fokus kepada pembukaan tanah baru dan juga pembangunan in situ. Apa pembangunan in situ? Pembangunan in situ ialah mereka buat kemudahan asas, mereka buat rumah rakyat, mereka buat pusat pertumbuhan ekonomi desa. Jadi agensi apa yang diwujudkan masa itu ialah Felda dan Felkra. Felda ini adalah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Apa tugas dia? Dia urus dan salurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri untuk buat pembangunan tanah baru. Bila Felda ini berjaya, so Kerajaan Persekutuan dia tubuhkan pula Felkra, iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemeliharaan Tanah Persekutuan 1966 untuk menyatukan, untuk memulihkan, untuk membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar. So ini adalah kerajaan dalam tugas Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam pembangunan tanah. Kemudian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah maksudnya mereka buat pembangunan kawasan untuk membangunkan wilayah baru. Jadi agensi apa yang mereka tubuhkan ialah, kalau di Sarawak kita ada LKTS dan juga Salkra. Kalau di Sabah kita ada ini, Lembaga Kemajuan Tanah Sabah, SLDB. Ini di Semenanjung. Kita ada Kedah. Kalau sebut Kedah, dalam nota awak saya ringkaskan saja. Kalau sebut Kedah, di Kedah. Kalau sebut Perda, di Pulau Pinang. Kalau sebut Kejora, di Johor Tenggara. Kalau sebut Kesedar, itu adalah agensi di Kelantan Selatan. Kalau ke Tengah, itu adalah Terengganu. Kalau Dara, itu adalah agensi yang membangunkan wilayah di Pahang Tenggara. Pembangunan koridor wilayah maksudnya ini adalah program jangka panjang. Jangka panjang. Strategik jangka panjang untuk membangunkan wilayah yang kurang pesat. Negeri dan wilayah yang kurang pesat supaya ada wujud keseimbangan pembangunan antara negeri dan wilayah. Negeri tu besar, wilayah tu bahagian-bahagian yang kecil. Jadi mereka kena seimbangkan pembangunan itu melalui pembangunan koridor wilayah. Jadi ini adalah kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan negeri dalam projek pembangunan ini. Kemudian kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Khazanah negara ini terbagi dua. Satu taman negara, satu lagi taman laut. Kalau taman laut, kita tengok agensi apa yang ditubuhkan. Mula-mula sekali. Mereka ada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Kemudian ganti dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, yang mana kita kenali sebagai Akta 716. Jadi sepanjang tempoh 72 hingga 78 ini, 1972 hingga 78, yang ambil alih kerajaan, yang ambil alih pentadbiran di semua negeri di Semenanjung tentang hidupan liar dan taman negara ini adalah Jabatan Mergastua Negeri. Itu kalau di Semenanjung. Kemudian ditukar sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Biasa dengar kan? Ini di Semenanjung. Kalau di Sarawak pula, taman negara yang ada di Sarawak ini diuruskan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Itu agensi dia. Kita fokus agensi ya. Kalau Taman Negara di Sabah, kita letak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Agensi apa yang bertanggungjawab jaga?
So, taman laut. Okay, kita tengok di Malaysia ni kita ada 42 pulau di sepanjang perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah, Labuan. Okay, sudah diwartakan sebagai taman laut sejak 1994. Jadi mesti ada agensi yang berkuasa ataupun bertanggungjawab menjaga taman laut ini. Jadi apa kerjasama yang kita lihat? Kerajaan Persekutuan dia akan buat dasar. Kerajaan negeri dia akan buat pembangunan. Okay, jadi untuk menyelaraskan program ini, kita ada mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan juga Rizab Laut, yang mana anggota dia adalah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi 2007 kita ada Jabatan Taman Laut Malaysia yang ditubuhkan untuk menguruskan taman laut yang ada di Malaysia secara keseluruhan. Ini agensi Kerajaan Persekutuan. 2018 taman laut ini pindah ke Jabatan Perikanan Malaysia. Maksudnya daripada sebelum ini Jabatan Taman Laut yang jaga laut, sekarang 2018 hingga sekarang kita ada Jabatan Perikanan Malaysia yang jaga. Jadi siapa-siapa yang bekerja dalam Jabatan Perikanan Malaysia ini tugas dia. Uruskan ataupun pentadbiran tentang taman laut ini, mereka yang uruskan. Okay. Di Sabah kita ada agensi khas Taman-Taman Sabah. Okay. So ini adalah contoh taman-taman yang ada di Sabah, taman laut. Okay. Kita tengok penyediaan perumahan rakyat. Awal kemerdekaan, kerjasama yang kita lihat adalah Kerajaan Persekutuan ini dia tubuhkan agensi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan 1994 untuk sediakan rumah kos rendah. Jadi apa tugas kerajaan negeri? Dia sediakan tanah, jual kepada Kerajaan Persekutuan dengan harga yang rendah untuk membina ataupun menjalankan projek pengurusan perumahan kos rendah ini, perumahan kos rendah ini. Okay, lepas 1970, dia kerajaan fokus untuk bina perumahan untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi, kerajaan telah buat program. Okay, ini Kerajaan Persekutuan 1997, dia buat program perumahan rakyat PPR untuk buat perumahan di seluruh negara. Kerajaan negeri pula dia tubuhkan agensi dia sendiri, seperti kita ada ini PKNS, awak boleh baca sendiri, dan juga Perbayanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk bina rumah bagi untuk rakyat berpendapatan rendah. Okay. Kerajaan negeri juga ada buat program Perumahan Awam Kos Rendah PAKR. Okay. Untuk buat projek ini yang dia dapat kewangan itu daripada Kerajaan Persekutuan. Kemudian kita ada program perumahan mampu milik. Okay, 2014, agensi apa yang ditubuhkan untuk menjalankan program ini adalah Majlis Perumahan Negara. Okay, dia nak buat rumah mampu milik itu untuk semua rakyat Malaysia. Okay, untuk khususnya golongan pertengahan. So, ini adalah program dia. Program peringkat persekutuan dan program peringkat negeri. Boleh baca sendiri dekat sini. Okay, kemudian keselamatan dan kedaulatan negara. Apa tanggungjawab Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri? Okey, Kerajaan Persekutuan memang tugas dia adalah dalam keselamatan dan pertahanan. Jadi masa itu peringkat negeri pula untuk jaga keamanan adalah Kementerian Dalam Negeri, KDN. Okey, pertahanan negara kita panggil Kementerian Pertahanan lah. Okey, tapi mereka ini diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Tahu kan Majlis Keselamatan Negara sampai sekarang masih ada, masih wujud. Okey, kemudian mereka bekerjasama untuk pastikan keamanan dan kedaulatan negara itu wujud, okay, kekal. Jadi masa itu di Sarawak ada berlaku ancaman komunis, okay, pada tahun 1972, di mana kawasan itu adalah bahagian ketiga di Sarawak, di mana kawasan fokus dia adalah Rajang. Jadi Kerajaan Persekutuan dia tubuhkan Raskom di Sarawak untuk jaga keselamatan ataupun keamanan di tempat itu daripada ancaman komunis. Dan Raskom ini berjaya, okay, kemudian dibubarkan pada tahun 1995, di mana keselamatan itu diselaraskan semula di bawah MKN. Okay, Raskom itu berjaya dan bila berjaya dibubarkan ganti di bawah MKN. Okay, di Sabah ada juga masalah tentang ancaman keselamatan di mana berlaku pada 2013. Masih ingat pencerobohan pengganas daripada Sulu di Kampung Tandua Sabah? Okay, jadi masa itu Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri bergabung untuk wujudkan Eskom di Sabah. Eskom ini adalah kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, okay, akibat daripada pengganas ini. Jadi Eskom ini juga berjaya mewujudkan ketenteraan di negeri Sabah pada waktu itu. Jadi ini adalah kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.